Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 7 November 2024, seorang ayah bersama anak perempuannya maut ditikam ketika berada di hadapan lift. Mangsa adalah Zulkifli Ibrahim berusia 62 tahun dan anak perempuannya Siti Zulaila Zulkifli berusia 30 tahun dikatakan ditikam di sebuah pangsapuri di Air Hitam, Georgetown, Pulau Pinang lebih kurang jam 1 tengah hari. Susulan daripada kejadian tersebut, suspek dilaporkan turut cedera di dalam kejadian itu. Kejadian yang berlaku telah dirakam kamera litar tertutup CCTV di kawasan berkenaan. Berikutan itu, video kejadian tersebut telah tular di laman sosial dan rata-rata netizen melahirkan rasa simpati dengan apa yang terjadi dan tertanya-tanya apakah motif perbuatan kejam suspek itu. Polis pula tidak menolak kemungkinan bahawa lelaki itu mungkin didorong oleh kemarahan dan kekecewaan sebelum melakukan perbuatan itu. Dalam pada itu, Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Hamzah Ahmad berkata polis sudah menahan suspek yang ketika ini sedang menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Hamzah turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes berkenaan di media sosial sehingga menjejaskan siasatan pihak polis. Lalu, apa sebenarnya yang telah berlaku? Polis memaklumkan yang pihak mereka telah menerima panggilan jam 12.54 tengah hari berhubung insiden menimpa dua beranak berkenaan daripada orang awam yang melihat seorang individu membawa pisau dalam keadaan mencurigakan di hadapan lift pangsapuri Lengkok Angsana Air Hitam. Difahamkan ketika kejadian, mangsa baru pulang dari tempat kerjanya sebelum didatangi suspek bersenjatakan pisau dan menikam mangsa. Bapa mangsa yang menyedari kejadian berkenaan cuba meleraikan tindakan suspek terhadap anak perempuannya, namun dia juga turut ditikam. Dua beranak itu maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Suspek kemudian mengelar dan menikam dirinya beberapa kali sebelum dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut, Superintendent Lee Swee Sake berkata suspek direman mulai 8 November hingga 14 November bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek yang berusia 32 tahun yang dirawat di Hospital Pulau Pinang telah berada dalam keadaan stabil. Pada 8 November, jenazah dua beranak mangsa tikaman sudah dituntut keluarga selepas proses bedah siasat selesai di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Pulau Pinang. Mayat kedua-dua mangsa dibedah siasat sejak jam 9 pagi sebelum jenazah mereka dituntut kira-kira jam 7.20 malam setelah proses bedah siasat selesai kira-kira jam 6 petang. Jenazah pesara askar dan anak perempuannya itu dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Qaryah Tanjung Tokong pada pukul 10 malam. Jenazah dua beranak tersebut sebelum itu disembahyangkan di Masjid Tuan Guru yang dihadiri kira-kira 300 jemaah terdiri daripada ahli keluarga, rakan serta penduduk sebelum dibawa ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Dalam pada itu, seorang kenalan keluarga yang enggan dikenali berkata Siti Zulaila mempunyai seorang adik kembar dan adik perempuan. Seorang lagi saudaranya yang tidak mahu namanya disiarkan berkata Siti Zulaila telah berkahwin dan mempunyai 3 anak berusia antara 10 tahun hingga 18 bulan. Keluarga Siti Zulaila yang terkejut dengan kejadian itu turut menyatakan bahawa suspek bukan teman lelaki mangsa. Sementara itu, suami Allahyarham Siti Zulaila, Muhammad Syazwan Hafizi Badrul Kamal, ketika ditemui memaklumkan arwah masih isterinya yang sah dan dakwaan wanita itu janda adalah tidak benar. Dia sedih bila ramai tabur fitnah arwah isterinya seorang janda sedangkan dia merupakan suami yang sah kepada arwah. Dia berkata sudahlah sedih isteri ditimpa insiden begini ditambah pula dengan dakwaan tidak sepatutnya buatkan mereka sebagai keluarga sangat terkesan. Muhammad Syazwan Hafizi berharap suspek dikenakan tindakan mengikut lunas undang-undang, manakala isteri dan ibu kepada dua mangsa tersebut berkata yang dia reda dengan kehilangan dua nyawa ini. Kita tidak tahu kematian kita bagaimana, tetapi inilah asbab kematian mereka. Wanita yang dikenali sebagai Khalida itu secara ringkas berkata demikian ketika ditemui pemberita di luar Jabatan Perubatan Forensik Hospital Pulau Pinang. Dia ditemani ahli keluarganya hadir untuk menuntut jenazah suami dan anak perempuannya sebelum keluar meninggalkan unit forensik. Sementara itu, kakak kepada Zulkifli iaitu Khadijah Ibrahim berusia
64 tahun berkata sebelum kejadian dia menerima panggilan telefon daripada adiknya yang secara tiba-tiba memberitahu dia sedang minum di sebuah restoran. Dia telefon masa itu jam 12.47 tengah hari sebelum terpaksa matikan panggilan sebab ada panggilan lain masuk, dan tidak lama kemudian jam 1.09 tengah hari dia mendapat panggilan daripada mak memberitahu yang adik sudah tidak ada. Dia terkejut apabila mendapat perkabaran duka itu kerana baru menerima panggilan telefon terakhir daripada adik lelakinya. Dalam pada itu, Khadijah berkata adiknya pernah menjalani pembedahan jantung beberapa tahun lalu yang ketika itu harapan hidup amat tipis. Doktor masa itu beritahu jantungnya berfungsi hanya dalam 20% saja, tetapi syukur dia masih hidup. Namun tidak sangka ajalnya sudah tiba dalam kejadian ini. Arwah tidak pernah marah, meninggi suara dan lembut hati orangnya, malah disenangi semua. Kali terakhir dia bertemu dengan adiknya ketika adiknya mengambilnya di Kulim, Kedah dan pergi makan kenduri di Alur Star pada 2 November lalu. Sepatutnya arwah ikut konvoi ke Thailand, tetapi malang hasratnya itu tidak kesampaian. Bedah siasat ke atas dua mangsa itu menemui beberapa kesan tikaman pada bahagian dada dan perut. Difahamkan sekurang-kurangnya 6 kesan tikaman dikesan pada mayat Siti Zulaila Zulkifli dan bapanya Zulkifli Ibrahim. Superintendent Lee Swee Sake berkata laporan bedah siasat Jabatan Perubatan Forensik Hospital Pulau Pinang mengesan kecederaan akibat tikaman di dada dan perut mangsa. Punca kematian mangsa wanita adalah luka tikaman pada dada dan perut, manakala bapanya mengalami luka ditikam pada dada. Ketika ini, suspek yang dirawat di Hospital Pulau Pinang stabil dan polis percaya siasatan kes ini tidak akan mengambil masa yang lama. Hasil siasatan polis mendapati insiden serangan dipercayai berpunca suspek berang kerana mangsa wanita dikatakan telah menolak cintanya. Setiap masalah mempunyai jalan penyelesaian tersendiri, tetapi masih ada yang mengambil keputusan untuk tidak menyelesaikannya secara baik, malah bertindak agresif hingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Kegagalan sesetengah individu mengawal emosi dan perasaan marah sehingga melakukan perkara di luar jangkaan. Kes seperti ini sudah sering kali kita dengari di media sosial, televisyen ataupun topik perbualan antara komuniti setempat kerana ia bukan sekali dua berlaku tetapi berulang kali. Semoga si pelakunya mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan kejamnya itu. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Zulkifli Ibrahim dan anak perempuannya Allahyarham Siti Zulaila Zulkifli. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.